Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Fansurina Abdullah dalam Buletin Pahang Sabtu 14 Mei 2022. Berikutan Presiden Emirat Arab Bersatu UAE, Sheikh Khalifa Zayed Al Nahyan meninggal dunia pada semalam. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, menitahkan agar bendera negeri Pahang hendaklah dikibarkan separuh tiang selama 5 hari berturut-turut di semua premis kerajaan negeri dan persekutuan di negeri Pahang. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak menerusi satu kenyataan berkata, semua masjid di Pahang hendaklah mengadakan bacaan surah Yasin selepas solat maghrib selama 3 hari juga bermula hari ini. Menerusi satu hantaran di Facebook Istana Negara, Seri Paduka Baginda menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emirat Arab Bersatu UAE dan Pemerintah Abu Dhabi yang telah kembali ke rahmatullah semalam. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian almarhum dan menzahirkan harapan agar seluruh keluarga almarhum sabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana sedih serta pilu ini. Seri Paduka Baginda mendoakan agar roh almarhum dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama para solehin. Susulan daripada berita kemangkatan almarhum, Seri Paduka Baginda telah menghubungi Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putera Mahkota Abu Dhabi, menerusi panggilan telefon untuk menzahirkan ucapan takziah secara peribadi kepada beliau dan seluruh keluarga. Seri Paduka Baginda dan Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan adalah rakan kolej di Akademi Tentera Diraja Sanders pada tahun 1978 dan 1979, serta persahabatan akrab kedua-dua pemimpin kekal hingga sekarang. Atas jemputan peribadi Yang Mulia Sheikh Mohammed Al Zayed Al Nahyan, Seri Paduka Baginda berkenan berangkat ke Abu Dhabi, UAE pada hari Ahad, 15 Mei 2022 untuk bersama-sama ketua-ketua negara dan kerajaan lain untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Istiadat penghormatan terakhir almarhum Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan dijadualkan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini hingga 16 Mei 2022. Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, mengingatkan penerima rumah kurniaan Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa supaya tidak menjual rumah tersebut kepada pihak lain. Baginda bertitah pemilik rumah kurniaan Yasa perlu mematuhi prasyarat yang telah ditetapkan terlebih dahulu selain mendapat kebenaran pegawai daerah sekiranya masih ingin menjualnya. Dan saya tidak mahu adanya mereka-mereka nak jual pula rumah ni nanti. Ya. Dan sedihlah saya kalau ini berlaku. Dan kita pun buat satu prasyarat mesti dapat kebenaran daripada DO. Dapat kebenaran daripada DO. Bukan nak menyusahkan, bukan nak memperketatkan, kita nak menjaga kepentingan tuan punya tanah. Kerana kalau ikut segi hutang piutang, tak ada hutang dah. Semua dah dibiayai. So, tinggal je. Tinggal di rumah sini, duduk baik-baik, jaga anak, jaga mak, jaga ayah. Baginda bertitah demikian ketika menyerahkan kunci rumah kurniaan Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa kepada penerima di Kampung Lecar di Raub semalam. Turut mencemar duli Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tiba bersama Baginda. Turut hadir pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Batu Talam Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram, Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syahiruddin Abdul Muin, Pegawai Daerah Raub Yang Hormat Datuk Muhammad Syahid Ismail, Ketua Polis Pahang Yang dihormati Datuk Ramli Muhammad Yusof dan Ketua Polis Daerah Raub Superintendent Kamal Azural Muhammad. Baginda dalam titah turut mengingatkan para pemaju supaya meminimalkan keuntungan dan memastikan spesifikasi rumah yang dibina dapat dipatuhi sepenuhnya.
Baginda juga turut bertitah bahawa projek Rumah Yasa akan terus dibina dari masa ke semasa supaya lebih ramai rakyat mendapat faedah, terutama mangsa banjir. Dalam pada itu, baginda turut berkenan menggunakan sumbangan kepada orang kampung sebelum meninjau rumah yang berkeluasan 660 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 3 bilik air, selain tangga di hadapan dan belakang rumah dengan kos RM100,000 sebuah yang dilengkapi perabot dan set bilik tidur. Baginda sebelum itu turut berkenan menyampaikan kegunaan rumah yasa di Kampung Recar, Kampung Temau dan Kampung Sungai Sia sebelum berangkat ke Kampung Ulu Sungai. Kerajaan Pahang menyediakan insentif bagi program imunisasi COVID-19, skim galakan sekolah-sekolah negeri Pahang 2022 berjumlah RM115,200. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, ia bertujuan bagi meningkatkan kadar vaksinasi pelajar-pelajar berusia 5 hingga 12 tahun di seluruh Pahang. Apabila kita menyemak statistik pencapaian pengambilan vaksin oleh pelajar terlalu rendah di negeri Pahang, maka Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang cuba untuk membantu Jabatan Pendidikan dan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang supaya pelajar-pelajar ini dapat digalakkan untuk mengambil vaksin. Jadi caranya adalah memperkenalkan ganjaran ataupun insentif kepada kumpulan sasar yang berkenaan supaya mereka ini lebih bekerja keras dan juga mereka yang mengambil vaksin itu dapat diberikan penghargaan dan diiktiraf kerana mereka menyahut usaha kerajaan supaya mereka itu divaksinkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Silaturahim dan Jamuan Aidilfitri Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi di Dewan Terbuka Seri Ketumbit Kerdau di Temerloh semalam. Hadir bersama ialah Ahli Dewan Negeri Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Haji Nur Azmi Matludin, Setiausaha UMNO Pahang Yang Hormat Datuk Seri Abdul Hamid Nazahar, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Tuan Muhammad Rosli Abdul Rahman, Timbalan Pengarah JKNP Dr. Muhammad Sapian Muhammad, Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Yang Berhormat Datuk Haji Zakaria Haji Muhammad, Ketua Hakim Syari'i Yang Amat Arif Datuk Seri Haji Abdul Rahman Mat Yunus dan Naib Chancellor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS Yang Hormat Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Zawawi Zainal Abidin. Datuk Seri Said Ibrahim berkata sehingga kini sebanyak 40% daripada 250,000 pelajar berusia 5 hingga 12 tahun di seluruh Pahang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 mereka. Kerajaan mensasarkan sekurang-kurangnya 60% pelajar dapat divaksin sehingga 31 Mei ini dan beliau yakin mampu mencapai sasaran tersebut memandangkan kerajaan negeri mendapat kerjasama yang baik daripada pelbagai pihak termasuklah JPNP dan JKNP. Jelasnya pihak kerajaan turut memandang serius berhubung status pemvaksinan di kalangan pelajar sehingga menyediakan insentif dengan jumlah yang besar selepas mengenal pasti beberapa kategori utama. Pahang mencatatkan 6 kali ganda peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut atau Hand, Foot and Mouth Disease HFMD sehingga kemarin. Pengarah Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, kes yang dicatatkan sepanjang tahun lepas adalah sebanyak 200 kes berbanding 1,288 kes bagi tempoh sama. Menurutnya daripada keseluruhan kes, sebanyak 138 kes atau 10.7% adalah kes yang dikenal pasti hasil dari penularan berlaku di 27 buah taska, tadika dan prasekolah, manakala 1,150 kes atau 89.3% kes berlaku secara sporadik. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan rasmi berkaitan penularan penyakit berkenaan semalam. Dalam pada itu, beliau berkata kebiasaan jangkitan adalah ringan dan tiada rawatan khusus atau rawatan alternatif untuk merawat jangkitan HFMD.
Jelasnya, rawatan diberikan hanya untuk mengurangkan gejala yang dialami pesakit. Contohnya seperti jika pesakit demam, antiviretik akan diberikan. Beliau menasihati pesakit agar meminum banyak air kosong untuk mengelakkan dehidrasi sepanjang tempoh jangkitan selain mendapatkan rehat secukupnya serta mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP juga ingin menasihati ibu bapa agar tidak terpedaya dengan promosi rawatan alternatif bagi menyembuhkan HFMD. Tegasnya, nasihat yang sahih hanya boleh diperoleh daripada pegawai perubatan dan anggota kesihatan. Sementara itu, beliau mendedahkan bahawa kes berkenaan masih menunjukkan tren meningkat berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JKNP pada minggu ini. Beliau turut berharap agar ibu bapa, penjaga mahupun pengusaha taska, tadika atau prasekolah mengambil langkah-langkah pencegahan terutamanya aspek penjagaan kebersihan dalam pengurusan kanak-kanak. Berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang hari ini. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.